Hello, apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video pada kali ini ataupun siri webinar kali ini. Selamat datang saya ucapkan. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa kita boleh terus bermula dengan topik kali ini, iaitu pengenalan tentang essential oil dan rahsia di sebalik essential oil. Okay. Sebelum bermula, saya rasa saya nak memperkenalkan sedikit sebanyak tentang diri saya. Siapa saya dan apa kelayakan saya untuk bercakap tentang essential oil. Jadi pertama sekali, nama saya adalah Muhammad Ammar bin Zahrudin, ataupun biasa orang akan panggil saya Ammar. Dan saya merupakan founder Ronela, serta merupakan CEO juga bagi Ronela. Dalam perniagaan essential oil ni, kita bermula pada tahun 2016 sampailah sekarang. Dan ini kelayakan saya, iaitu telah berjaya mendapat sijil daripada Aroma Health Institute, mempelajari tentang aromaterapi. Jadi ini melayakkan saya untuk bercakap dan juga bergelar sebagai Certified Aromatherapist pada tahun 2017. Saya enroll program ini pada tahun 2016. Jadi pembelajaran ini selama 235 jam. Selain daripada itu, saya belajar juga dalam bidang anatomy and physiology untuk aromatherapist certified program. Selama 76 jam juga pembelajarannya. Jadi hari ini mungkin tak sampailah 236 jam ataupun 76 jam kan. Saya hanya memendekkan, meringkaskan apa yang telah saya pelajari. Selain daripada itu juga, saya mempunyai sijil yang diiktiraf oleh NAHA. Dan untuk menjadi level 2 member bagi NAHA ni, sebenarnya memerlukan sijil dalam bidang aromaterapi ataupun perlu bergelar sebagai Certified Aromatherapist terlebih dahulu. Okay, NAHA ni adalah satu buah badan aromaterapis yang diiktiraf di US. Dan satu lagi badan yang diiktiraf secara international ataupun global merupakan IFPA. IFPA ni nama panjang dia International Federation of Professional Aromatherapists. Jadi saya salah seorang professional aromatherapist dan telah pun bergelar Certified Aromatherapist dan berdaftar dan mendapat sijil yang saya scan dan letak dekat dalam slide pada kali ini. Kalau search dekat database IFPA, saya merupakan satu-satunya buat masa ni di Malaysia yang berdaftar sebagai clinical aromaterapi, clinical aromatherapist, dan kepakaran saya dalam bidang terapis adalah lebih kepada clinical aromaterapi. Jadi saya layak untuk memberikan nasihat dan konsultansi berkenaan tentang essential oil, dan aromaterapi lah. Essential oil tu salah satu produk dalam aromaterapi. Jadi bagaimana essential oil dihasilkan? Saya dah share tentang kepakaran saya dalam bidang essential oil, pengalaman saya dalam bidang essential oil. Jadi saya bukan saja pengalaman menggunakan essential oil. Saya tahu ramai lagi orang yang lebih awal menggunakan essential oil, tetapi berapa ramai yang menggunakan essential oil dengan betul, dan berapa ramai yang menggunakan essential oil dengan betul dan menggunakan dengan berkesan dan sekaligus mempunyai kelayakan untuk memberi khidmat konsultansi dan juga berdaftar dengan badan-badan yang diperakui serta berautoriti. Okey. Jadi untuk memulakan sesi kali ini, saya rasa lebih baik saya kongsikan tentang bagaimana essential oil ni dihasilkan terlebih dahulu. Essential oil dihasilkan dia ada banyak cara. Ni kalau ikut cara yang paling panjang lah. Essential oil are created and stored in specialized plant structures such as secretory cells, glands, glandular hairs, and oil or resin ducts. The secretory cells that produce the volatile oils trap the photoelectromagnetic energy of the sun, and with the help of glucose, convert it into biochemical energy in the form of aromatic molecules. In a process similar to photosynthesis, plants create essential oils by trapping and transmuting light and energy. Ini daripada panduan by Cathy Cavill and Mindy Green tentang Complete Guide to the Healing Art. So ini bahasa panjangnya lah.
Tapi bahasa pendeknya adalah essential oil adalah minyak yang tersimpan dekat dalam bahagian tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita ni, kan? Tumbuh-tumbuhan yang menyimpan minyak ni, dan minyak tersebut mempunyai fitokimia dia sendiri dan mempunyai kelebihan hasil daripada chemical component dia sendiri. Okey, essential oil ni disimpan kat mana daripada tumbuhan ni? Kalau kita tengok dekat sini, ada banyak tempat yang menyimpan oils. Yang pertama ada dekat dalam bunga. Kalau dekat dalam bunga ni, contoh macam rose, helichrysum, geranium, itu semua minyak-minyak yang keluar daripada bunga. Ada juga daripada benih dia. Benih contoh macam cardamom, contoh macam apa nama ni, anise. Tu dia panggil anise seed. Yang ketiga adalah daun. Daun ni banyaklah, tea tree salah satu contoh yang popular. Okey. Daripada ranting dia, ranting pun sebenarnya ada apa nama ni, menyimpan oil ni juga. Kemudian daripada grass, rumput pun ada menyimpan oil juga. Yang seterusnya sebelah grass tu dipanggil bark, seperti cinnamon bark. Okey. Lepas tu, selain daripada tu, daripada kayu dia juga, batang kayu dia, tu yang dipanggil cedarwood, sandalwood. Yang keempat, bawah kanan tu, daripada dia punya rhizome dia, contoh macam halia, kan, halia, ginger, ataupun kunyit apa dalam bahasa Inggeris saya tak berapa ingat sangat, pun daripada rhizome dia. Yang ni. Kemudian daripada buah pun ada menyimpan minyak juga, seperti contoh orange, lemon, grapefruit. Citrus punya essential oil memang banyak dekat bahagian buah lah. Dan bawah tu dekat resin dia. Resin ni macam myrrh, macam frankincense. Dia adalah merupakan resin ni dia macam gum yang keluar bila ditoreh pokok. Okey. Daripada minyak dekat dalam tumbuh-tumbuhan tu tadi, dikeluarkan dengan kaedah mengekstrak. Diekstrak lah. Jadi minyak ni diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan bahagian-bahagian tadi tu. Salah satu cara merupakan steam distillation. Ni sebenarnya ada video. Kalau dekat seminar ataupun kelas saya akan pasang video ni, jadi orang boleh tengok proses. Kalau nak tengok proses dia, boleh Google je, dekat YouTube pun boleh search steam distillation. Itu adalah satu cara proses melalui proses penyulingan wap. Okey, penyulingan steam. Jadi dia panaskan bahagian-bahagian tumbuhan dalam satu balang ataupun jar, kan. Kemudian dipanaskan sampai terhasilnya wap dia. Wap tu biasanya air tu akan keluar lah. Dalam air tu ada minyak. Jadi bila wap tu keluar, dia sekali keluar dengan minyak. So bila keluar sekali dengan minyak, maka air dengan minyak ni tak boleh bersatu. Bila tak boleh bersatu tu, jadi dia keluarkan minyak, asingkan minyak tu dengan air, maka minyak tu dia ambil. Maka jadilah minyak tersebut seperti yang kita guna sekarang, iaitu essential oil ataupun minyak pati. Air tersebut digunakan ataupun nama dia orang panggil floral water, digunakan untuk cuci muka ke, buat mop lantai ke dan sebagainya. Ada banyak fungsi jugalah floral water. Lavender is a perennial plant that begins flowering in its second year. Harvest time at this Canadian farm is in July at the peak of the first bloom. There's a second bloom afterward, but not significant enough to warrant another harvest. Weeds like to grow at the base of lavender plants, siphoning off water and important soil nutrients. So between May and September, killing those weeds is a vital daily ritual.
Dan the weeding machine lifts the lavender stems out of the way, then blasts the weeds around the base with a death blow of hot steam. Tempat yang sepatutnya itu adalah seperti macam yang saya cakap tadi, balang ataupun jar tadi itulah. Okay. To determine the right time to harvest, the producer looks at the quantity of blooms and the color of the flowers. They should be purple blue, on the verge of turning grayish brown. The producer also crushes a few petals to see how much oil comes out. The harvester is specially designed for cutting lavender. Like a stylist cutting. Kaedah kedua adalah kaedah cold press. Cold press ni kaedah yang digunakan untuk minyak-minyak seperti lemon, seperti orange, seperti grapefruit, citrus lah. Jadi buah tu masuk dekat dalam nombor 2, dia lenyek, dia press lagi sampai nombor 3, kemudian minyak dia keluar dekat nombor 4 dan kemudian dikumpul dalam nombor 5 tu. Kaedah yang ketiga adalah solvent extraction, di mana dia bakar dekat kaedah yang nombor 2 tu. Dia akan panaskan, dia campur sekali dekat nombor 4 tu, dia akan campur dengan bahan kimia untuk memastikan minyak tersebut keluar dengan mudah. Okey, dan nombor 9 dia collect ataupun kumpul minyak-minyak tersebut. CO2 extraction. CO2 extraction ni pun konsep yang lebih kurang sama macam solvent extraction tadi tu. Kali ni menggunakan CO2, dia tak panas lah. Kalau yang steam distillation tu memang akan panas, macam kita jerang air baru keluar wap kan. Macam tu lah konsep steam distillation tu. Tapi kebanyakan minyak-minyak pati yang dijual, lebih-lebih lagi dekat Ronella, kebanyakannya adalah menggunakan konsep steam distillation bagi minyak-minyak pati ataupun essential oil selain daripada buah-buahan. Dan yang buah-buahan tu kita pakai cold press. Okay, sebab CO2 extraction dan juga solvent extraction ni kaedah dia lebih mahal. Sebelum menggunakan essential oil, sebenarnya sebelum menggunakan essential oil ni kita perlu tahu dulu tentang fakta keselamatan. Kalau kita tahu pasal fakta keselamatan ni, kita boleh guna essential oil apa saja sebenarnya. Tapi kalau kita tak tahu, kalau kita ambil mudah, kalau kita tak yakin, kita tengok kat internet, ramai orang share kat internet tapi dia bukannya betul-betul tahu. Mungkin dia dengar cerita daripada kawan dia, itu yang jadi masalah macam-macam tu. So dia boleh jadi sawan, ada yang boleh jadi macam terbakar kerana salah menggunakan essential oil. Jadi itu pentingnya kita kena gunakan essential oil dengan ilmu. Ilmu tu macam mana dapat? Ni saya ajar kepada anda yang menonton kali ni lah. Okay, kita kena faham dulu yang pertama, EO yang bahaya kepada pesakit epilepsi. Pesakit epilepsi ni dia mudah triggered. Dia mudah tiba-tiba je datang dia punya sawan. Ni antara EO yang berkenaan adalah seperti western red cedar, wormwood, juniper, hyssop. Hyssop ni ada kita Ronella ada jual juga. Such tuja, pennyroyal pun ada jual juga. Kena berjaga-jaga. Bucu, calamine, tansy, mugwort, lanyana, whole leaf, boldo, wintergreen pun kena berjaga-jaga juga. Birch, rosemary, yarrow, Spanish lavender. Spanish lavender Ronella tak jual. Feverfew and spike lavender. Spike lavender pun Ronella tak jual juga. EO yang perlu berjaga-jaga semasa mengandung dan menyusukan anak. Yang ni sensitif sikit. Mungkin tak ramai orang yang ada penyakit epilepsi, tetapi ramai yang di luar sana menggunakan essential oil. Normally dia menggunakan essential oil dalam keadaan dia menyusukan anak, dan juga semasa dia mengandung. Jadi EO yang perlu berjaga-jaga ni antaranya adalah anise, birch, black seed, carrot seed, cinnamon bark, blue cypress, fennel, whole leaf, hyssop, myrrh, Spanish lavender, oregano dan such. And wintergreen. Lagi satu. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi selalu ramai orang tanya saya, orang darah tinggi patut guna EO apa? Orang darah tinggi, kalau dia nak menurunkan
tekanan darah tinggi dia, saya cadangkan menggunakan ilang-ilang. Okey, ilang-ilang ni sangat membantu untuk menurunkan tekanan darah. Tetapi untuk orang darah tinggi tak ada EO yang berbahaya kepada pesakit darah tinggi. Slide ni terkeluar sikit. Untuk kanak-kanak, elakkan daripada menggunakan birch dan juga wintergreen. Okey. Untuk haiwan ni tidak digalakkan kepada haiwan. Nombor 7, tidak digalakkan kepada haiwan. Kerana apa tak digalakkan kepada haiwan? Ini kerana haiwan ni sebenarnya masalah dengan haiwan ni, dia lagi-lagi yang di dalam sangkar, bila kita diffuse atau sapu ke dia tak boleh memberi respon yang kita mudah faham. Contoh, kalau kita guna untuk baby kalau dia rasa tak selesa, dia akan nangis. Tapi kalau kucing dalam sangkar dia tak selesa kan, dia dalam sangkar kita pun tak tahu dia lemas ke, tak suka ke bau tu. So that's why tak digalakkan kepada haiwan. Tapi kalau nak diffuse di ruangan yang terbuka, seperti contoh tingkap buka ke, aeration lah, okey kan, aeration okey, dan tak ada masalah. Yang ke-8, phototoxic oils. Phototoxic oil ni yang mengandungi komponen kimia yang menjadikan dia phototoxic, antaranya adalah bergamot 0.4%, lemon 2%, cold pressed lime 0.7%, grapefruit 4%, bitter orange 1.25%, mandarin leaf 0.17%, cumin 0.4%, angelica root 0.8%, laurel leaf absolute 2%, rue 0.15%, dan juga target 0.01%. Elakkan cahaya matahari dan tanning sehingga 18 jam selepas penggunaan jika lebih daripada sukatan yang dibenarkan. Ia boleh menyebabkan kulit terbakar akibat tindak balas UV. Yang ni maksudnya bila kita, ini termasuklah juga dengan EO ni, jika dilutekan, dicairkan dengan carrier oil. Maksudnya kalau kita gunakan essential oil dalam senarai phototoxic ni, kita gunakan direct dan juga kalau disapu ke badan, dan kemudian lepas sapu badan kita pergi tanning, ataupun kita pergi ke tengah hari panas, kita keluar kena UV. Bila ada UV, minyak ini akan bertindak balas, maka ianya akan menjadi toksik dan dia memberikan kesan terbakar kepada kulit kita. Dan benar-benar ni ada kes pada tahun 2016, boleh search 2016, ada pengguna minyak daripada salah satu company MLM yang mengalami masalah apabila dia menggunakan bergamot dan kemudian pergi tanning, maka terbakarlah dia punya bahagian badan. Dan kemudian jangan letak di mata dan telinga. Nombor 9, jangan letak di mata dan telinga. Apa jadi kalau terkena mata? Apa jadi kalau terkena mata? Kalau terkena mata kita pedih, dan kita boleh letakkan carrier oil terlebih dahulu sedikit, barulah basuh dengan air. Jangan basuh dengan air terus sebab minyak tak bercampur dengan air, dan minyak EO ni dia lebih pekat dia daripada dia lebih susah nak masuk dekat dalam bahagian kulit kita ni berbanding carrier oil. Sebab tu dia memerlukan carrier oil, sebab carrier oil mempunyai fatty acid ataupun kandungan lemak ni yang mesra dengan kulit. Jadi carrier oil ni mudah meresap masuk dalam kulit, berbanding dengan essential oil ni susah nak masuk dalam kulit dan dalam salur darah. Jadi bila terkena mata, minyak tu kalau sapu dengan air, dia akan terus masuk dalam mata dan dia akan mencederakan mata kita. Jadi kalaulah minyak tu you guna terkena mata, cara yang paling baik adalah sapu dengan carrier oil. Ambil sikit lah, jangan banyak, ambil sikit, sapu dengan carrier oil dan gosok sampailah you rasa dah okey sikit, dan bilas sekali dengan air. Kalau ada masalah lagi, boleh terus pergi ke klinik ataupun hospital. Nombor 10, mereka yang ada asma dan juga alergi kulit perlu berjaga-jaga dan mendapatkan nasihat pakar. Ini kerana setiap orang yang mempunyai asma
dia tak sama. Ada orang asma tak tahan dengan essential oil. Ada orang asma makin bagus dengan essential oil. Ada pengguna asma yang dia memang lemas bila dia diffuse essential oil. Ada pengguna asma yang memerlukan essential oil. So orang asma lain keperluan dia. Jadi kena faham untuk menyelesaikan masalah ini, jadi kena cuba mendapatkan nasihat pakar. Macam wife saya ada asma, jadi saya lah yang memberikan nasihat kepada dia EO apa yang boleh dan EO apa yang tak boleh untuk dia. Kita buat test lebih dahulu. Okay? Nak test macam mana, cuba hidu dulu. Kebiasaannya EO yang susah untuk bernafas bagi orang asma, yang dia boleh jadi trigger asma dia. Contoh macam tea tree, lemongrass, eucalyptus. Tapi bagi sesetengah pesakit asma, yang tu semua okey. Mungkin dia tak tahan dengan lavender. Okey. Itu untuk asma. Yang ke 11. Saya tertinggal kat sini. Alergi kulit. Alergi kulit tu kena test dulu kat tangan, atas tangan ni Dan kalau rasa alergi, kita jangan pakai essential oil tersebut. Yang ke-11, mereka yang alergi minyak wangi perlu berhati-hati dengan essential oil. Hati-hati, tapi jangan tak pakai langsung. Boleh pakai, cuma kena berhati-hati. Test. Mungkin ada sesetengah essential oil yang mengeluarkan aroma yang sama dengan minyak wangi gunakan, membuatkan pengguna minyak wangi tersebut tak tahan. Macam saya tak tahan minyak wangi. Saya alergik minyak wangi sebenarnya. Saya kalau pergi kedai minyak wangi, saya memang sesak nafas. Tapi dengan essential oil saya okey. Yang ke-12, jauhi daripada kanak-kanak. Boleh jadi beracun jika ditelan. Macam yang saya cakap tadi, ada sesetengah essential oil yang tak sesuai untuk ibu dan anak mengandung. Bila ibu mengandung dan anak dia dalam kandungan, tak sesuai. Jadi ianya boleh menjadi toksik ataupun racun jika ditelan dalam kuantiti yang tak mengikut nasihat pakar. Okey. Kemudian essential oil ni boleh diminum jika anda mempunyai pengetahuan dan nasihat daripada certified aromaterapis yang memahami pharmacodynamics, pharmacokinetics dan tahu mengenai isu keselamatan. Ramai orang cakap dengan saya dia pandai EO tapi dia tak ada kemahiran. Dia dah guna EO lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 20 tahun, tapi dia tidak ada pengetahuan dan juga kelayakan. Jadi orang macam ni saya sarankan mungkin boleh guna sendiri dan mungkin kena lebih berhati-hati dengan essential oil. Dan sama juga macam kita, lebih-lebih lagi kalau kita masih baru dalam essential oil, kita tak boleh sesuka hati menggunakan essential oil. Apa saja essential oil boleh jadi bahaya jika tak sesuai dengan kita. Jadi kalau nak minum, nak telan, perlulah mempunyai pengetahuan dan ni dan bukan atau, dan mendapat nasihat daripada certified aromaterapis. Bila dah tahu pasal essential oil, kita kena belajar dan kita kena tahu pula tentang blending dan dilute. Ada beza Blending adalah campuran essential oil dengan essential oil, manakala dilute adalah campuran essential oil dengan carrier oil ataupun bahan lain yang boleh mencairkan essential oil. Seperti contoh, lotion pun boleh dilute juga, aloe vera gel pun boleh dilutekan essential oil juga. Tapi kalau blend, kita cakap tentang essential oil campur dengan essential oil. Kadang-kadang macam staff saya biasa dia cakap banco pun boleh jugalah. Okey, kita dekat sini nak buat sesuatu blend. Kita kena memahami percentage. Nak buat blend dan juga nak buat dilution, kena memahami percentage ataupun peratusan. Jadi kita kena faham dalam setiap 30 ml
mempunyai 500 ke 600 titis. Yang ni you boleh ambil nota sebab ini penting. Setiap essential oil 30 ml mempunyai 500 ke 600 titis ataupun drop lah, bergantung kepada jenis EO. That's why 500 ke 600. Normally kalau macam Ronella, kita pernah test secara purata, satu botol 10 ml minyak pati Ronella mempunyai 210 drops, 210 titis. Tapi kalau saya bundahkan dia jadi 200 lah. Jadi kita kena faham 1% daripada 500 sama dengan 5. 1% daripada 600 sama dengan 6. 1% daripada 200 iaitu 10 ml botol, 1% sama dengan 2. Okay, kena faham Ini saya nak bagi faham terlebih dahulu cara nak blend dan dilute. Dilution rate yang spesifik ini formula untuk dilute essential oil. Untuk kegunaan biasa, yang pertama sekali kita menggunakan 2% dilution. Sebagai contoh, kalau kita nak guna biasa tu maksudnya kita tak ada sakit-sakit, kita tak ada masalah kulit, kita tak ada apa, kita nak guna for everyday usage. Untuk guna setiap hari, nak sapu-sapu bagi lembutkan kulit ke kan, nak sapukan anak-anak kita ke, guna 2% dilution rate. Maksudnya kalau satu botol tu ada 200 titis, 2% kan, 1% tadi sama dengan 2% sama dengan 2% sama dengan 4. Gunakan 4 titis. Macam itulah. Okay. Sakit otot kulit, gunakan 3 ke 10%. Dia lebih banyak lah, bergantung kepada berapa severe dia. Tapi saya biasa akan ambil yang tengah-tengah. Dan kalau teruk sangat, saya akan guna 10%. Kalau sakit kuat dan memerlukan rawatan segera, boleh guna sehingga 25% dilution untuk jangka masa pendek. Seperti contoh rawatan segera ni macam mana? Rawatan segera ni contoh macam kalau anak kita lari-lari bom langgar dinding, benjol, ini kita boleh gunakan 25%. Ataupun boleh guna NEET juga, pening kepala. Contoh migraine, boleh sapu terus dekat kepala kita tanpa perlu kita dilutekan dengan carry oil. Luka kecil, gigitan lebah, gigitan nyamuk, benjol, melecur. Melecur pun boleh juga, terus je NEET, tak payah campur dengan carry oil lagi. Okay, boleh ya. Kemudian pilihan blend. Bila kita nak blend ni, kita kena faham notes dia terlebih dahulu. Notes ni adalah kadar kemeruapan dia. Kadar kemeruapan dia. Jadi dia, notes ni dia dipecahkan kepada 3 bahagian. Top notes, middle notes dan juga base notes. Okay, saya akan ulas kemudian lah. Top, middle dan base. Dan kemudian bila kita dah blend, kita kena fikirkan pula tentang carry oil yang kita nak gunakan. Carry oil apa yang kita nak gunakan pula. Okay. Yang ketiga, objektif kita. Objektif ni pun penting juga. Untuk apa kita buat blend ni? Contoh macam saya buat untuk ayah saya yang sakit otot. Ayah saya sakit otot dekat lutut, dekat tangan, dekat tengkuk. Puaslah pergi doktor, siap pergi x-ray lagi, x-ray tulang lagi, kata tulang dia okey, otot dia okey. Lepas tu dia pergi bekam lagi, pergi apa yang cucuk jarum tu saya tak ingat apa yang pusat rawatan Cina yang cucuk jarum tu, pun dah pergi juga. Makan ubat doktor, sampai dia makan ubat doktor okey, tapi dia ada kesan sampingan, jadi doktor tak bagi dia makan selalu. Pun masalah juga. Jadi end up dia minta dengan saya, dia tanya saya, padahal daripada awal saya dah cakap dengan dia saya boleh buatkan minyak. Kemudian saya buatkan minyak untuk dia,
menggunakan strategi top, middle, base. Kemudian pilih carry all yang sesuai dan fokus kepada objektif dia. Apa objektif ayah saya adalah untuk menghilangkan sakit otot dia. So saya akan consider point nombor 1, iaitu notes bagi essential oil tersebut, carry all dan juga objektif. Kemudian gabungan chemistry dia. Chemistry dia ni kena faham dan kita kena gabungkan juga dengan sesuai dan betul. Dan kita ambil kira faktor keselamatan. Contoh, kalau kita nak blend untuk kanak-kanak, nak tengok kanak-kanak tu umur berapa tahun. Kalau nak buat untuk ibu mengandung, nak kena tengok mengandung berapa bulan dah. First trimester, second trimester. First trimester jangan pakai. Second trimester ataupun third trimester boleh pakai, tetapi tengok kandungan macam mana. Kalau kita buat untuk bayi, nak kena tengok juga bayi tu pramatang atau lahir normal. Sebab pramatang 3 bulan pertama pramatang lahir, jangan gunakan essential oil langsung. Okay, nak kena faham juga situasi dia dan mengambil kira faktor keselamatan dia. Jadi kita ambil 5 perkara ni. Apa itu carry all? Bagi yang tak tahu, carry all tu apa? Carry all ni adalah minyak pembawa. Yang ni saya tak ada dekat slide So sebab yang ni biasa saya buat slide ni, saya ambil daripada seminar. So carry all ni adalah minyak pembawa yang boleh membantu membawa molekul ataupun komponen kimia essential oil tu tadi masuk ke dalam kulit kita. Jadi kalau kita sakit kulit, memang cukup baik lah, sebab dia boleh terus masuk ke dalam kulit kita. Tapi kena ada carry all. Carry all ni dia mampu membantu bawa masuk dekat dalam lapisan kulit. Dia melalui lapisan kulit, epidermis, dermis, lemak kita. Lepas tu dia akan masuk ke dalam salur darah kita. Itu yang kaedah macam tu lah, membuatkan dia boleh membantu menghilangkan rasa sakit-sakit otot, boleh mampu mengurangkan sakit otot, sakit-sakit sendi, dan juga dia boleh menyelesaikan masalah kulit. Okay. Dan memahami notes. Untuk memahami notes ni, kita kena faham yang macam saya cakap tadi, ada top, middle and base. Okay, top, middle and base. Bila kita dah faham pasal notes ni, apa dia top notes tu? Contoh top notes adalah distill lime dan juga orange. Contoh bagi middle notes adalah Roman chamomile, lavender, ravinsara ataupun camphor, rosewood, peppermint, dan juga contoh base note adalah cedarwood, vetiver dan ylang-ylang. Okey, mungkin you tak faham, mungkin anda tak faham dekat sini top, middle dan juga base. Top notes saya dah cakap tadi, kadar kemerowapan dia. Maksudnya top notes ni adalah minyak yang meruap paling cepat. Okey. Kemudian diikuti oleh middle notes, dia meruap kemudian selepas top, dan base ni yang paling lambat meruap, dia paling berat sekali. Jadi minyak yang berat ni molekul dia lambat meruap. Bila dia cepat meruap, maksudnya apa? Maksudnya dekat sini kita akan bau dia terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab dia paling cepat meruap. Lepas bau dia dah habis, keluarlah middle notes pula, bau yang kedua pula, bau dalam, bau lavender ke, bau peppermint ke. Kemudian bila bau ni dah habis, barulah bau base ni yang akan keluar. Jadi base ni paling, molekul minyak dia paling berat, so that dia paling lambat nak meruap sebab dia berat kan. Jadi bila kita tahu dan faham tentang top, middle dan base ni, kita akan faham bahawa setiap minyak ni kalau kita gabungkan dengan baik, dia akan mengambil masa yang lama untuk kita menikmati aroma dia. Contohlah 1 jam yang pertama, kalau dia digabungkan ketiga-tiga ni, kita blend orange, peppermint dan juga ylang-ylang. Orange, peppermint dan juga cedarwood contoh. Ylang-ylang ni dia top dan middle, top dan base.
So that's why dia bau dulu dan bau kemudian juga. Okay, so masuk kepada top, middle dan base ni tadi. Jadi kalau kita ada orange, peppermint dan juga cedarwood, kita letak dalam diffuser, kita diffusekan dia. Kita boleh tahan, kalau kita ambil 3 jam, 1 jam yang pertama boleh jadi, ni sebagai contoh saja period masa ni, 1 jam pertama kita akan bau orange dulu. Jam berikutnya, jam kedua kita akan bau peppermint. Manakala jam yang ketiga kita akan bau cedarwood pula. Ni contoh dia lah. Tapi kalau kita hanya menggunakan orange sahaja, jam yang pertama kita akan bau orange, jam yang kedua tak ada bau, jam ketiga dah habis dah. Nampak tak beza dia? Itulah kelebihan ilmu aromaterapi. You tahu top, middle, base ni, you tahu minyak mana yang dalam kategori top, kategori middle dan juga kategori base. Dan bila you dah tahu, you tahu macam mana nak diffuse dengan baik, you tahu macam mana nak blend dengan baik, dan nak sapu tu pun you tahu macam mana. Okay. Next adalah shelf life ataupun expiry date masing-masing EO ni. Jika you gabungkan 3 carry-alls dan juga essential oil, you ambil shelf life yang paling pendek. Okay. Kemudian jika ada elemen air, dia akan tahan beberapa minggu saja, dan that's why saya sarankan jauhi daripada air. Produk-produk Ronela yang mempunyai elemen air di dalamnya, seperti contoh macam shower gel, kan, shower gel, ataupun apa lagi produk Ronela yang ada air, floral water ke, ataupun apa lagi yang ada air, yang base dia air, gel, aloe vera gel ke, itu semua mempunyai preservatif. That's why boleh tahan lama. Kalau kita tak letak preservatif, produk-produk ni semua akan tahan beberapa minggu saja. Kebanyakan EO perlu disimpan di tempat yang sejuk dan gelap. Jangan dedahkan dekat tempat panas. Untuk memanjangkan jangka hayat EO, sebenarnya EO ni boleh tahan lebih daripada 2 tahun. Saya ada simpan EO yang saya gunakan, EO Ronela daripada 2016 sampai sekarang dah 4 tahun. Dekat 4 tahun dah. Tetapi saya jaga dengan betul, masukkan dalam simpan dalam rak, simpan ketat-ketat, sampai sekarang masih lagi baik kualiti dia. Oksigen dan cahaya matahari boleh memendekkan jangka hayat EO. Sebab tu saya cakap, nak simpan EO, letak dalam rak, letak dekat dalam tempat-tempat yang gelap. Chemical family. Nak tahu chemical family ni, kita kena faham setiap essential oil mengandungi chemical component dia. Jadi chemical component ni dipecahkan mengikut nama-nama, seperti yang pertama adalah aldehyde. Minyak apa yang mempunyai banyak aldehyde? Minyak yang mempunyai aldehyde adalah lemongrass, melissa. Bila dia ada banyak aldehyde, dia mengandungi sifat-sifat seperti sedatif, mudah tidur lah, sedatif, antibakterial, antiviral, anti-inflammatory, antispasmodic ataupun antispasm, untuk elakkan sakit otot ataupun cerebral palsy ke. Biasa saya akan cadangkan sakit otot ke, akan ada lemongrass dalam tu. Mengurangkan suhu ataupun antipyretic. Okay, kalau demam ke, that's why kalau you tengok dekat Coolio ada lemongrass. Ester. Minyak-minyak ester mengandungi komponen ester ni, dia komponen alkohol. Dia bukan ada alkohol sintetik ni alkohol semula jadi. Okey. Sebab itu minyak-minyak dalam ni bau dia tu alkoholik sikit. Dia boleh bagi orang tidur, boleh bagi orang hilang stres. Contoh bergamot, cardamom, clary sage, geranium, helichrysum, jasmine, lavender, silverenfil, roman chamomile dan juga ylang-ylang. Sifat dia sedatif, dia emotionally uplifting, mampu membantu menstabilkan emosi, analgesic, tahan sakit, membantu pencernaan dan juga mesra kulit. Ethers ni dia macam ester tadi, tapi dia lebih keras lagi, kerana ikatan kimia dia memang macam tu. Antara essential oil yang mengandungi banyak
komponen kimia dalam kategori ethers ni antaranya adalah anise, fennel, nutmeg dan juga tarragon. Bila kita cakap pasal ethers ni, dia mempunyai sifat seperti antispasm, sakit perut dan juga anti-infectious. Dia begitu keras sampai dia boleh membunuh bakteria. Contoh macam minyak dekat dalam gambar ni, iaitu minyak cengkeh ataupun clove bud. Minyak clove lah, clove. Ketones. Bagi keluarga kimia ketones ni, antaranya ketones ni dia komponen kimia yang menghasilkan bau yang berangin. Dia panas-panas. Sebab tu minyak dia antaranya adalah peppermint, rosemary, camphor ke spike lavender, vetiver. So dia membantu masalah analgesic, antispasm, scar healing dan juga membantu peredaran darah. Contoh macam peppermint lah, kan, sakit perut ke, sakit otot ke, campur peppermint, rosemary, campur dengan lavender sekali. Dia edarkan darah, dia bantu jalan darah tu berjalan, kan. Contoh kalau kita lebam ke, darah tu terkumpul kat satu tempat, minyak-minyak macam ni dalam kategori ketones, dia boleh melancarkan peredaran darah. Monoterpenes ni banyak saya rasa tak dan nak sebut. You boleh ambil screenshot ataupun boleh salin. Black pepper, bergamot, cypress, frankincense, grapefruit, juniper berry, laurel leaf, lemon, neroli, nutmeg, opopanax, orange, ravinsara, rosemary, siberian fir, sweet marjoram, tea tree, thyme, linalool dan juga thymol. Dia bersifat analgesic, antiseptic, anti-inflammatory, antibacteria, highly lipophilic, maksudnya dia mudah meresap. That's why minyak-minyak macam ni, kalau you tak ada carry all, you boleh sapu neat, sapu terus. Dan juga dia paling bagus untuk mewangikan rumah. Kalau nak diffuse ke, cari minyak macam ni. Dan juga membunuh bakteria dan kuman di udara. Monoterpenols. Antara ciri minyak dan monoterpenols ni contoh macam basil, clarisage, geranium, lavender, neroli, palmarosa, peppermint, rose absolute, rosewood, spike lavender, sweet marjoram, tea tree, thyme dan juga thymol. Dia bersifat antiviral, non-toxic, anti-inflammatory, antibacteria, antiseptic, immune system, antispasm, analgesic dan juga stress relief, insomnia. Oxides. Oxides ni normally akan guna untuk sikit-sikit perut. Contoh macam cardamom, German chamomile, eucalyptus, laurel leaf, ravinsara. Dia pun berangin juga oxides ni. Respiratory, macam respiratory ke, antibacteria pun bagus, batuk, eucalyptus punya pun ada ciri-ciri oxides. Phenols. Phenols ni memang yang minyak yang keras sikit. Kalau tea tree bagus untuk membunuh bakteria, membunuh kuman, clove bud 5 kali bagus. Ibaratnya macam tu lah. Okay? Sebab tu dia anti-infectious, antibacteria, antioxidants, anti-inflammatory. Dia bagus sampai dia boleh stimulate immune system kita. Sesquiterpenes. Black pepper, cedarwood, German chamomile, ginger, helichrysum, myrrh, opopanax, patchouli, spikenard, vetiver dan ylang-ylang. Dia bersifat antifungal, analgesic, antiseptic, anti-inflammatory, antispasmodic, cooling, grounding dan sedative. Ni minyak-minyak sesquiterpenes. Selepas sesquiterpenes ada pula sesquiterpenols. Dia minyak-minyak seperti cedarwood, patchouli, sandalwood, vetiver. Normally dia lebih berat. Kalau sesquiterpenols ni, kalau kita tengok ikatan kimia dia lebih berat. That's why molekul dia berat. Dan bila molekul berat, dia masuk pada aroma kategori base notes. Sebab itu patchouli, vetiver, sandalwood, cedarwood ni dia base notes. So dia bau dia pun lambat meruap. Okay, kerana ikatan kimia sesquiterpenols ni. Bila dia sesquiterpenols, sifat dia grounding, sedative, cooling, skin healing. So dia ada banyak sifat yang lebih macam relax. Itu saja setakat ini. Sebenarnya slide ni ada sambungan lagi. Jadi kalau ada soalan boleh tanya dekat saya dan kita akan buat sesi soal jawab. Dan sebenarnya nanti bila ada sambungan saya ada ajar lebih lagi advance daripada yang tadi tu.
Dan saya ucapkan, bila anda dah tahu, anda boleh tengok balik nota dan boleh kalau ada masalah boleh tanya dekat saya. Itu saja dan jumpa lagi.